Asia Tenggara diserang varian Delta, Indonesia paling teruk terjejas. Ketika pandemik COVID-19 meletus tahun lalu, Asia Tenggara tidak begitu terjejas teruk berbanding negara Eropah dan Amerika Syarikat. Namun, kini kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami kenaikan rekod kematian dan kes positif. Kekurangan vaksin dan COVID-19 varian Delta yang sangat menular telah menggagalkan usaha pembendungan. Ketika negara-negara seperti Britain, Jerman dan Perancis bersiap sedia untuk menghapus sekatan yang tersisa setelah wabak yang dahsyat tampak akan berakhir, pemerintah di Asia Tenggara terpaksa memperketat langkah-langkah dengan harapan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar akan bertindak sebagai pemutus litar dalam menangani lonjakan dramatik kes Mei. Indonesia paling teruk terkesan. Peningkatan kes baru di Indonesia telah melonjak ke paras terburuk sejak pandemik bermula, lebih 4 kali ganda dalam tempoh tidak sampai sebulan. 1 dari 4 orang yang mengambil ujian COVID-19 di Indonesia kembali positif dengan peratusan kematian setiap kes positif meningkat kepada 2.6% minggu ini, angka kematian tertinggi di Asia Tenggara setakat ini. Pada minggu ini, Indonesia mencatatkan purata mingguan 30,600 kes positif harian dan 346 kematian sehari. Rekod terburuk sejak pandemik ini bermula pada Mac 2020. Berhadapan dengan keluasan dan kepadatan penduduk, ia mencatatkan kes harian 38,391 kes Khamis lalu. Ini jumlah tertinggi pernah dicatatkan. Kematian harian meningkat 2 kali ganda sejak awal Julai. Namun dipercayai pandemik ini lebih teruk berbanding angka rasmi kerana jumlah ujian yang terhad di Indonesia. Ujian hanya akan dilakukan pada kontak rapat, justru ada kemungkinan jumlah sebenar terjangkit COVID-19 lebih besar dari yang dilaporkan. Hospital telah dilanda kebanjiran pesakit dan banyak yang terpaksa mendirikan wad kecemasan dalam kemah luar hospital. Puluhan orang mati pada hujung minggu, sebahagiannya dilaporkan kerana kekurangan alat bantuan pernafasan. Hospital di Pulau Jawa, pulau paling ramai penduduk, sudah hampir lumpuh. Bekalan tangki oksigen sudah berada di tahap penggunaan penuh dan kini menunggu 1,000 unit dari Singapura yang ditempah awal bulan ini. Empat dari 5 tanah perkuburan COVID-19 yang ditetapkan di ibu kota Jakarta hampir penuh. Varian Delta yang mendatangkan malapetaka di Indonesia turut merebak ke negara Asia Tenggara lain. Seperti Indonesia, Thailand turut mengalami peningkatan kes tertinggi sejak pandemik ini melanda. Pada minggu ini, Thailand mencatatkan purata kes harian 6,000 kes dengan kematian 55 kes sehari. Terminal baru di lapangan terbang ibu kota Thailand diubah menjadi hospital medan dengan kapasiti 5,000 tempat tidur bagi menangani peningkatan kes sejak pertengahan Mei lalu. Malaysia yang memulakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak sebulan lalu masih mencatatkan jumlah purata positif COVID-19 mingguan sekitar 7,000 kes sehari dan 90 kematian sehari. Rabu lalu, Menteri Kesihatan Malaysia, Dr. Adam Baba dilaporkan berkata, penggunaan katil pesakit di hospital-hospital di Kuala Lumpur dan Selangor kini melebihi 85%. Bagaimanapun, Adam memberi jaminan pihaknya telah mempunyai beberapa langkah afirmatif segera untuk menangani keadaan luar jangka, termasuk antaranya ialah meluaskan lagi penyumber luaran pesakit bukan COVID-19 ke hospital swasta. Ini bagi membolehkan HKL menerima dan merawat lebih ramai pesakit COVID-19. Myanmar yang mempunyai ekonomi tertutup turut menyaksikan peningkatan kes. Lebih daripada 4,000 kes baru untuk pertama kalinya dilaporkan pada hari Khamis lalu dan salah satu hari paling banyak kes kematian. Pihak berkuasa Myanmar mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan tinggal di rumah di bahagian ibu kota komersial Yangon mulai 7 Julai 2021. Hanya seorang dibenarkan meninggalkan rumah atas alasan bukan perubatan pandemik di Filipina turut berterusan.
Pada Khamis lalu, pihak berkuasa kesihatan negara itu mencatatkan 5,484 kes harian positif COVID-19 dengan purata kematian harian dalam seminggu adalah 122 orang. Indonesia mencatatkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 63,000 orang dilaporkan terkorban sejak pandemik ini bermula. Filipina mencatatkan jumlah kematian keseluruhan 25,650 berbanding Malaysia 5,903 orang dan Thailand 2,462 orang. Varian Delta COVID-19 telah menyerang Asia Tenggara dalam beberapa minggu terakhir ini dan merencatkan kemajuan banyak negara dalam menangani pandemik COVID-19. Satu-satunya harapan kepada negara-negara ini adalah mempercepatkan proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Negara perlu mencapai kadar vaksinasi sekurang-kurangnya 60% untuk mencapai kekebalan kelompok dan membolehkan semua sektor ekonomi dibuka semula. Sehingga hari ini, lebih 20% rakyat Malaysia telah mendapat suntikan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Separuh daripadanya telah divaksinasi sepenuhnya. Ini menjadikan negara ini telah mencecah 10% penduduk divaksinasi sepenuhnya. Indonesia pula telah memvaksinasi 12.5% daripada jumlah populasi dengan hanya 5.3% telah mendapat 2 dos. Thailand seperti Indonesia mempunyai kadar vaksinasi sekitar 12.5% untuk dos pertama dan 4.5% bagi vaksinasi sepenuhnya. Filipina masih jauh ketinggalan dengan kadar vaksinasi hanya mencecah 8.5%. Hanya 2.5% penduduknya telah mendapat vaksinasi penuh. Manakala Myanmar yang berhadapan kemelut politik dan rampasan kuasa